Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rahmat yang tidak putus-putus dicurahkan kepada kita. Walhamdulillah. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama mengikuti siaran kembara kita di alam firman, penghayatan kita pada kitab suci Al-Quran menerusi surah Yasin, yang mana muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan, masih menghayati kelompok ayat 66, 67 dan 68, yang mana dalam siaran kita yang lalu kita sempat perkatakan walhamdulillah ayat 66 dan 67, dan insya-Allah pada siaran kali ini kita akan berpindah pula ke ayat 68, yang mana pada dua ayat yang lalu, bila kita imbas balik dua ayat 66 dan 67 ini, firman-firman Allah yang cukup tegas menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keupayaan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus ia terselit di dalamnya, di balik peringatan yang tegas ini, terselit di dalamnya, tersemat di sampingnya adalah amaran Allah, peringatan Allah, bahkan seruan untuk mereka ini berubah. Mungkin yang dulunya tidak beriman menjadi orang yang beriman. Mungkin sebelumnya adalah orang-orang yang ingkar, bahkan orang-orang yang menentang. Akhirnya berubah menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang Nabi SAW serukan. Seperti mana yang berlaku, yang terjadi dalam sejarah hidup beberapa sahabat yang agung. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sebelum masuk Islam, beliau adalah merupakan antara penentang kuat Nabi SAW. Orang seumpama Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb, beliau adalah orang yang termasuk memimpin pasukan tentera musuh dalam perang Badar, perang Uhud, bahkan perang Khandaq. 3 peperangan menentang tentera Islam yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah SAW. Tapi kesudahannya, walhamdulillah, Allah bukakan pintu hatinya untuk menerima Islam, dan beliau ini menjadi seorang penyumbang kemudiannya kepada Islam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akhirnya kita dapati peluang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mana manusia ini masih belum dipanggil di awal perkataan ataupun namanya ditambahkan dengan perkataan almarhum atau almarhumah. Selama mana manusia ini masih dapat menghirup udara segar di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bila mana manusia ini udara segar orang lain dapat menghirupnya, dia tak dapat. Bahkan orang lain dapat bergerak, berjalan, berfikir, beramal, dia dah kaku sebab nyawanya telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang ingin diperingatkan. Peluang yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di sinilah insya-Allah kita terfokus pada ayat 68 dalam kelompok ayat-ayat 66 hingga 68 surah Yasin yang sedang kita perkatakan. Bandingannya, orang-orang yang masih ada ruang dan peluang untuk berubah, masih ada ruang dan peluang untuk beriman, untuk insaf terhadap kesilapan-kesilapan yang lalu. Inilah yang Allah nak ingatkan. So ayat 68 firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Dan diingatkan bahawa sesiapa ataupun orang-orang yang nu'ammirhu, yang kami panjangkan umurnya, yang kami lanjutkan usianya, maknanya masih ada ruang dan peluang kan? Nunakkishu fil khalq. Kami balikkan dia pada penciptaannya. Iaitu maksudnya kami balikkan dia pada penciptaan dia yang dulu. Waktu dulu dia masih baby, dia masih kecil, dia masih bayi lah, senang cakap. Masa dulu, masih bayi ini, dia tidak berupaya. Panas menangis, sejuk menangis. Maka bila dah lanjut usia pun, dah tak berupaya. Kalau masa kecil dah tak, masa kecil tak kuat. Bila dah tua, lanjut usia nanti pun dah tak kuat. Ini yang dimaksudkan nunakkishu fil khalq. Kami balikkan dia pada penciptaan dia yang awal dulu. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak mahu memikirkannya? So, Allah mengajak manusia supaya menggunakan kurniaan akal. Fikirkanlah peluang dan ruang yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang lebih memperincikan sedikit tentang penciptaan manusia ini tahap demi tahap. Daripada masa dilahirkan, kemudian kecil, kemudian mendewasa dan seterusnya, akhirnya bila menjadi tua, yang lanjut usia. Kalau daripada sudut kemampuan akal, begitulah. Bila dah tua nanti, banyak benda yang dia lupa. InsyaAllah kita akan perkatakan. So, di antara beberapa firman-firman Allah dalam Al-Quran, seumpama firman Allah dari surah An-Nahl ayat 70. Allah menerangkan, bahkan mengingatkan, kami balikkan kembali kejadian dia. Nunakkishu fil khalq. Ini bagi orang yang nu'ammirhu. Kami panjangkan usia dia. Kalau kami pendekkan usia dia, masa lahir saja dah meninggal dah. So, dah tak ada cerita. Ataupun masih kecil lagi, dah wafat. Pun tak ada cerita. Tapi orang yang dilanjutkan usianya. So, bayangkan, Nabi SAW sedang menyampaikan ayat-ayat seumpama ini kepada pemimpin-pemimpin masyarakat Makkah. Yang mana ada di antara mereka yang seusia Nabi. Kalau Nabi dalam usia 40 tahun lebih, maknanya mereka pada ketika itu pun lebih kurang lah. Ataupun ada yang lebih senior, ada yang lebih junior dan sebagainya. Maknanya masih lagi ada umur. Maksudnya masih lagi hidup.
Masih lagi ada peluang untuk berubah. Masih ada ruang untuk beriman. Jadi kembali kepada apa yang kita ingin hayati, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 70 surah An-Nahl ini. Wallahu khalaqakum, dan Allah adalah Tuhan yang telah khalaqakum, menciptakan kamu. Summa yatawaffakum, kemudian Allah mewafatkan kamu ataupun menyempurnakan tempoh umur kamu, iaitu pada masa kamu akhirnya diwafatkan, akhirnya kamu dimatikan. So Allah dah ciptakan kamu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan tempoh umur kamu. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur, maka ada di antara kamu, kata Allah, yang disegerakan matinya. Macam kita sebutkan tadi, lahir, meninggal, ataupun masih kecil, meninggal. Dan ada pula yang dikembalikan, may yuraddu ila arzalil umuri, dikembalikannya pada peringkat umur yang lemah. Arzalil umur, peringkat umur yang lemah. Maksudnya tua lah. Kalau muda kan masih kuat, masih gagah. Gagah, fizikal dia saja tengok, Masya Allah, mentol sana, mentol sini, kata orang lah. Hebat. Pakcik tak apa. Pakcik duduk je, saya yang angkat. Yelah, orang muda kan, dia offer. Dan sebagainya. Jadi, masa muda memang gagah, memang kuat, memang berupaya. Tapi, bila dah tua, tidaklah demikian. Peringkat umur yang lemah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, arzalil umuri, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga menjadilah ia tidak ingat akan sesuatu yang telah dilakukannya. Bukan setakat fizikalnya saja lemah, malah ingatan dia juga lemah. Likai la ya'lama, agar ia ini la ya'lama, tidak mengetahui ba'da ilmin syai'a, sesuatu jua pun. Dia tak tahu apa yang telah pernah dia tahu. Maknanya dia lupa tu. Dia lupa. Dulu dah pernah buat tempat ni dah pernah jalan tak ingat. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Allah, jangan kamu samakan wahai manusia dengan kamu. Kamu tahu, mula-mula belum tahu, kemudian kamu dapat tahu, jadi orang yang tahu. Kemudian bila dah lanjut usia, kamu dah lupa. Seakan-akan macam kamu tak tahu. Fahamnya? Tapi Allah tidak demikian. Allah punya pengetahuan meliputi semua, dulu dan kini. Malah sebelumnya, malah sesudahnya. Huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin. Dialah Allah, Tuhan yang awal, wal akhir, Tuhan yang akhir. Maknanya tak berhujung. Wal zahir wal batin. Dan begitu juga, dialah Tuhan yang zahir, Tuhan yang batin. Dan begitu juga Qadir,
Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah ini Tuhan yang maha berkuasa, lagi maha mengetahui, lagi maha berkuasa. Maknanya kekuasaannya itu, berkuasanya itu tak macam kamu. Waktu kamu muda, kamu berkuasa, berupaya, kuat, mampu angkat barang. Contoh aja. Masa dah tua tak mampu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak demikian. Kemampuan Allah sentiasa. Jadi itu yang dimaksudkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kajian-kajian yang berterusan dibuat oleh manusia, baik daripada sudut-sudut nutrition, baik daripada sudut-sudut pemakanan, baik daripada sudut-sudut kesihatan badan, bahkan daripada sudut-sudut kesihatan fikiran, malah sampai menjangkaui kepada psikologi manusia itu sendiri. Banyak kajian yang berterus-terusan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan manusia ini bila semakin tua, semakin lemah. Semakin lemah segala-galanya. Mungkin ia kaya dengan pengalaman, tapi ia miskin dengan keupayaan. Yes. Maha suci Allah. Allah mengimbangi semuanya ini. So, kita tidak perkatakan mengapa semakin manusia itu tua, manusia itu semakin lemah. Banyak faktor-faktornya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila ayat-ayat Al-Quran mengajak manusia menyelongkar isu hari kiamat, kehidupan akhirat, antaranya dari surah Al-Hajj ayat 5 hingga ayat 7, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengaitkan isu sebenarnya yang perlu manusia ambil kira adalah nantinya kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia dah memang macam tu. Begitulah. Berlaku, maaf cakap, pinjam nama je. Pinjam nama. Berlaku bagi Pak Mat, berlaku juga bagi Pak Usop. Sebagainya berlaku juga bagi Mak Timah, berlaku juga bagi Mak Temah. Sama. Muda kuat, tua lemah. Muda ingat, tua lupa. Contoh aja. Maka Allah peringatkan. Firman Allah di surah Al-Hajj ayat 5 hingga ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, in kuntum fi raibim minal ba'ats, jika sekiranya kamu ragu-ragu terhadap kebangkitan makhluk, maknanya yang dulunya hidup kemudian mati, yang kamu setuju. Tapi bila mana mati dihidupkan kembali, itu yang antaranya kamu menolak. Itu yang diajak oleh Nabi SAW kan, kepada masyarakat musyrikin Makkah, khususnya di awal dakwah baginda. Jadi kalau kamu punya ragu-ragu terhadap kebangkitan, maknanya dah mati dihidupkan kembali, so Allah ajak manusia memikirkan. Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kata Allah, min turab, dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari setitis air mani, summa min alaqah,
kemudian dari sebuku darah beku, alaqah, daripada setitis air berubah menjadi darah, dan summa min mudghatin mukhallaqatin, daripada darah itu kemudiannya mim mudghah, dari seketul daging, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Maknanya yang disempurnakan akhirnya jadi janin lah, jadi embrio, kemudian dilahirkan. Yang tak jadi, tak jadilah. Apa-apa juga menjadi sebab, menjadi faktor. Mungkin di pertengahan jalan, dicontoh saja, berlakunya keguguran. So, yang dikandung itu ialah tak dapat dilahirkan dan sebagainya. Linubayyina lakum. Ini dia. Linubayyina lakum. Kerana kami hendak menerangkan kepada kamu, maksudnya terangkan apa ya? Kekuasaan kami, kemampuan kami. Kamu ni sebagai ayah, contoh aja lah. Contoh. Kamu sebagai ayah, kamu selepas meninggalkan, maaf cakap, benih pada rahim isteri kamu, kamu tak buat apa. Paling-paling kamu minta supaya isteri kamu ni, jangan angkat berat-berat, biar abang yang angkat. Awak jangan tidur lambat, banyakkan rehat, dan sebagainya. Makan nak kena jaga, macam-macam. Itu si ayah, si bapa ni lah. Ibu pula pun begitu, macam-macam. Nak buat itu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Abang, tolong bang, saya tak mampu lah bang nak cuci pinggan ni, awak yang cuci. Okey, boleh, kata suami. Saya cuci pinggan, mangkuk awak cuci, cawan awak cuci, periuk pun awak cuci. Kadang-kadang ada suami macam tu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitulah. Terbatas kadang-kadang. Kita dapat jaga luaran, tapi yang dalaman ini, yang dalam kandungan ini, siapa yang jaga? Siapa yang mengubah ciptaannya daripada setitis air menjadi segumpal darah, daripada segumpal darah menjadi seketul daging? Siapa? Inilah yang Allah katakan, linubayyina lakum, untuk kami jelaskan, untuk kami terangkan kepada kamu kekuasaan kami. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Wa nuqirru fil arham, kami menetapkan dalam kandungan rahim, iaitu ibu kamu, ibu yang mengandungkan kamu ini. Nuqirru fil arham, kami nuqir, perkataan nuqir ini kami tetapkan. Subhanallah. Tetapkan dalam kandungan ibu kamu. Manasya, apa yang kami kehendaki. Ila ajalim musamma, hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Kamu hanya boleh buat perkiraan, expectationnya bila, jangkaannya tu bila dilahirkan. Sekian hari bulan, agak-agak pukul berapa not sure lah. Yang ada kan berdasarkan experience. Yang lepas-lepas, yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 lahir pagi. Ini agaknya lahir pagi jugalah. Tup-tup belum sempat pagi, malamnya saja dah lahir. Mungkin. Maha suci Allah. Allah yang menghendaki bila ia lahir. Ila ajalim musamma. Summa nukhrijukum tifla. Kita lihat ayat ini diperincikan.
Kemudian kami mengeluarkan kamu tifla, sebagai anak, sebagai bayi. Kemudian kamu ini dipanggil tifla, anak kecil. Litablughu ashuddakum, hingga sampai ke peringkat umur dewasa. Umur setahun, 2, 3, 4 dan seterusnya. Daripada mula-mula ini setakat kata orang tu meniarap, kemudian mengesot-ngesot sikit, kemudian dapat merangkak, kemudian dapat berdiri, kemudian berkemampuan pula menggapai sana menggapai sini, jalan kata orang tu berjalan tatih lah, sikit-sikit. Masa jalan tatih ni kadang cuba nak menapak 2, 3, dia punya jatuh terduduknya tu 4, 5 kadang-kadang dan sebagainya, sehinggalah dapat akhirnya berjalan, bahkan dapat melompat, bahkan dapat berlari pantas. Ini yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Jadi bila dah sampai usia kanak-kanak, semakin dewasa, wa minkum may yutawaffa, ada di antara mereka kamu ini, kata Allah, ada di antara kamu yang daripada peringkat demi peringkat ini kamu diwafatkan. Maknanya kadang-kadang kecil-kecil dah meninggal, kadang-kadang remaja dah meninggal. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan ke usia yang lemah, iaitu dilanjutkan usianya. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, untuk ia mengetahui apa yang dulunya dia tahu, sekarang ini dia dah tak tahu. Macam kita sebutkan tadi, iaitu dulu dia beringat, sekarang dia tidak beringat, iaitu yang hampir sama ayat dengan firman Allah di surah An-Nahl tadi. Bandingannya, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Dan kamu dapat melihat bumi ini hamidatan, yang kering. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', maka tiba-tiba kami ini menurunkan hujan menimpanya, iaitu bila dia kering, kami turunkan hujan menimpa dia, maknanya menyuburkannya. Bumi yang kering, yang kontang ni, maka ihtazzat warabat, maka bergeraklah tanahnya, iaitu dengan tumbuh-tumbuhan yang merucup tumbuh, warabat, dan kata orang itu gembur membusuklah, iaitu hidup tanam-tanaman itu. Kalau ada tanaman, kalau tidak pun bumi ini bergerak, bumi ini tidak mati begitu saja. Wa batat min kulli zawjin bahij, wa ambatat, dan serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. Bumi yang mati itu disuburkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang ingin diperingatkan, zalika bi anna Allah huwal haqq. Ini dia yang Allah firmankan, manusia dilahirkan, diciptakan malah secara berperingkat-peringkat dari alam rahim lagi. Kemudian bila dilahirkan,
Ada yang diwafatkan, dimatikan dalam usia yang muda, ada yang dilanjutkan usia sehingga dia ini dulu dah tahu, sekarang tak tahu, maknanya dah sampai peringkat usia di mana ia lupa dan sebagainya. Semuanya itu adalah zalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu ingin dijelaskan bahawa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, yang seharusnya kamu, wahai musyrikin Quraisy, menyembahnya, mentauhidkannya. Wa annahu yuhyil mauta, dan sesungguhnya dialah, Tuhan inilah yang menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya ia, Tuhan ini jugalah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan bahawa sesungguhnya hari kiamat, ini yang dikatakan tadi ni, nak diperingat tentang kiamat, tentang adanya kehidupan akhirat. Wa anna as-sa'ata atiyatun, dia pasti datang. Kiamat ini pasti datang. La raiba fiha, yang tidak ada sebarang keraguan padanya. Wa anna Allaha yab'athu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah, Tuhan yang membangkitkan, yang menghidupkan man fil qubur, sesiapa yang berada di kubur. Maknanya lepas mati Allah mampu menghidupkan kembali. Fikirkan, bumi yang kering tandus, Allah dapat menghidupkannya. Bumi itu, manusia tidak terkecuali, Allah mampu menghidupkannya kembali, yang telah mati. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nilai sebuah kehidupan di sisi Allah. Hidup bukan hanya sekadar hidup. Hidup bukan hanya sekadar bila dah dilahirkan, kemudian daripada peringkat kanak-kanak menjadi dewasa, kemudian bila dah lanjut usia, mungkin meninggal dunia, habis begitu saja. Tidak. Semasa hidup di dunia inilah sebagai penentu apa yang nantinya akan menjadi kesudahan bagi sesebuah kehidupan itu sendiri. Iaitu penentunya dibuat di dunia, tapi hasilnya akan diraih di akhirat nanti. Nilai sebuah kehidupan di sisi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat kedua surah Al-Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menentukan al-mauta, kematian, wal hayata, dan juga kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah ia mahu menguji kamu. Ayyukum, siapa di antara kamu, ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Nak uji kamu, siapa yang terbaik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siapa yang terbaik bukan hanya sekadar bermaksud antara contoh, sekali lagi pinjam nama, nama yang sama kita pinjam je, Pak Mat dengan Pak Usop. Menguji antara Pak Mat dengan Pak Usop, siapa lebih baik. Sebab itu digalakkan berlumba-lumba dalam kebaikan. Menguji Mak Timah dengan Mak Temah, siapa yang lebih baik. Itu daripada satu sudut.
Dalam satu sudut yang lain, ujian Allah ini kepada Pak Mat sendiri, pada Pak Usop sendiri, pada Mak Timah sendiri, dan Mak Temah juga sendiri. Maksudnya, Allah nak menguji Pak Mat. Pak Mat semalam dengan Pak Mat hari ini, mana lebih baik? Pak Usop masa muda dengan Pak Usop dah digelar senior citizen. Siapa lebih baik? Mana satu yang lebih baik? Masa muda lebih baik ke? Sering datang masjid? Ataupun bila dah tua baru datang masjid? Contoh je. Contoh aja. Pinjam nama sekali lagi kan kita katakan. Begitu juga. Bukan sekadar menilai antara seorang dengan seorang. Sebab akhirnya manusia ini akan dineracakan di neraca masing-masing amalan mereka ni. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap individu. Tapi bagi setiap individu ini sendiri, apakah bak kata Nabi dalam sebuah hadis yang biasa kita dengar, apakah seseorang itu, orang mukmin itu hari ininya lebih baik dari semalam? Sebagian mengatakan ini kata-kata Sayyidina Ali. Wallahu alam. Yang ingin kita lihat adalah pengajarannya, iaitu mukmin hari ini lebih baik daripada mukmin semalam. Ya. Setiap maknanya tu lebih baik. Dia sentiasa bermuhasabah diri. Ini ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah, Tuhan yang maha pengampun, yang maha gagah lagi maha pengampun. Dia gagah menentukan segala-galanya, tapi dalam waktu yang sama Tuhan ini juga Tuhan yang maha pengampun. Mungkin kamu mengusahakan sesuatu, lalu kamu gagal, kamu tersilap, tapi kamu juga sentiasa terus berusaha. Tuhan ini maha pengampun. Ini nilai sebuah kehidupan di sisi Allah. Akhirnya yang ingin kita lihat, ajaran Islam yang Nabi kita SAW wariskan, ahsanu amala ini menghasilkan amal yang terbaik. Kita ini berperanan sebagai hamba Allah. Hamba Allah seperti mana yang Allah firmankan ayat 56 surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, tidaklah aku ciptakan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembahku, iaitu jadi hamba kepadaku. Maksudnya apa yang aku perintahkan buat, apa yang aku larang, ia jangan buat. Hamba kepada Allah. Itu satu part. Dalam waktu yang sama, seperti mana yang difirmankan oleh Allah, berhubung dengan peranan manusia ini sejak daripada Nabi Adam lagi sebagai khalifah di bumi Allah. Allah jelaskan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah maknanya apa? Berperanan memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya hidup memanfaatkan segala kurniaan Allah dan manfaat itu dengan sebaik-baiknya. Membantu sesama. Sebab itu yang kuat bantu yang lemah. Yang muda mungkin kerana ada tenaga, ada keupayaan, bantu yang tua yang mungkin dah kurang upaya, dah mungkin kata orang itu tidak ada kekuatan dan sebagainya. So ini dua peranan kalau kita lihat. Sebagai hamba kepada Allah, hubungan yang dikatakan hubungan vertikal kita antara kita dengan Allah, dan dalam waktu yang sama hubungan
horizontal kita, hubungan kita sebagai makhluk Allah, iaitu sebagai khalifah, memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahsanu amala. So akhirnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang penghujung ayat 68 Allah katakan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan? So di sinilah hidup hanya sekali. Bukan bermakna hidup hanya sekali, enjoylah sampai pagi, kata orang. Tidak. Hidup ini hanya sekali. Sediakanlah bekalan sebelum mati. Dan ini yang ingin diperingatkan dalam kelompok ayat 66 hingga 68 surah Yasin ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa beringat. Bukan sekadar beringat, malah kita turut mempersiapkan bekalan yang nantinya akan kita bawa ke kampung akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini dah tak lagi dapat menghirup udara segar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya, insya-Allah. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita berhenti di sini dulu. Terima kasih sekali lagi di atas kesudian. Insya-Allah kita akan sambung dalam siaran yang lain, kelompok ayat yang seterusnya, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.